Hai semua, saya Cikgu Tang bertemu kembali dalam tutorial ikhlas. Dalam siri ini, kita akan belajar tentang soalan perhitungan bagi STPM 2016. Diberi dalam pernyataan soalan, maklumat di bawah menunjukkan data perbelanjaan agregat sebuah negara dalam RM juta diberi penggunaan C sama dengan 200 campur 0.8 YD, di mana YD adalah pendapatan boleh guna, iaitu YD adalah sama dengan Y tolak T. Diberi dalam pernyataan soalan pelaburan I sama dengan 250. Diberi dalam pernyataan soalan perbelanjaan kerajaan G sama dengan 200, diberi cukai T sama dengan 100, diberi ekspor X sama dengan 80, diberi import M sama dengan 10 campur 0.2 Y. Soalan A. Hitungkan pendapatan negara pada tingkat keseimbangan. 3 markah. Untuk menghitung keseimbangan di mana dalam ekonomi 4 sektor, Y adalah sama dengan C campur I campur G campur X tolak M, di mana Y adalah sama dengan C diberi fungsi C iaitu 200 campur 0.8 YD, di mana YD adalah sama dengan Y tolak T, Y tolak 100, Y tolak T. Maka kita masukkan dalam fungsi Y sama dengan 200 campur 0.8 YD. YD adalah sama dengan Y tolak T, Y tolak 100 campur I adalah bersamaan dengan 250. G adalah bersamaan dengan 200 campur X adalah bersamaan dengan 80 tolak M adalah bersamaan dengan 10 campur 0.2 Y. Baik, kita akan bukakan kurungan tersebut, iaitu Y adalah sama dengan 200, 0.8 darab dengan Y, iaitu 0.8 Y, dan kita bukakan kurungan lagi, iaitu 0.8 darab dengan negatif 100, iaitu 0.8 darab dengan negatif 100, kita akan dapat negatif 80 campur 250 campur 200 campur 80. Kita bukakan kurungan yang seterusnya, negatif darab dengan 10, iaitu negatif darab dengan 10, kita akan mendapat negatif 10. Kurungan yang seterusnya, kita membuat pengembangan negatif darab dengan 0.2 Y, iaitu kita akan mendapati negatif darab dengan 0.2 Y, kita akan dapat negatif 0.2 Y. Seterusnya, kita akan menjumlahkan nilai-nilai, iaitu 200 tolak 80 campur 250 campur 200 campur 80 tolak 10. Apabila kita menjumlahkan nilai-nilai tersebut, iaitu 200 tolak 80 campur
250 campur 200 campur 80 tolak 10, kita akan mendapat nilai Y adalah sama dengan 640. Dan kita akan menjumlahkan Y iaitu 0.8Y tolak dengan 0.2Y. Maka kita akan mendapati bahawa apabila kita menjumlahkan 0.8Y tolak dengan 0.2Y, kita akan mendapat 0.6Y. Di sini kita mendapati bahawa di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada Y juga, iaitu 0.6Y. Maka kita akan mendapat 1Y dan 0.6Y digerakkan ke sebelah kiri, iaitu tolak 0.6Y sama dengan 640. Seterusnya 1Y tolak dengan 0.6Y, kita akan mendapat 0.4Y sama dengan 640. Y adalah sama dengan 640 bahagi dengan 0.4, maka Y adalah sama dengan RM 1,600 juta. Baik, soalan untuk B. B1. Hitungkan ekspor bersih pada tingkat keseimbangan. 2 markah. Ekspor iaitu nilainya 80. Import iaitu 10 campur 0.2Y. Baik, kita akan menggantikan Y, iaitu Y adalah sama dengan 1,600 juta. Baik, kita buat substitution. M sama dengan 10 campur 0.2 bracket 1,600, iaitu Y yang baru dihitung dekat soalan A. Maka M sama dengan 10. 0.2 darab dengan 1,600, iaitu 320. Maka M adalah sama dengan RM 330 juta. Soalan minta kita untuk menghitungkan ekspor bersih. Maka ekspor bersih adalah X tolak M. X iaitu 80. M iaitu baru dihitung. M adalah sebanyak 330. Baik, kita masukkan nilai tersebut. 80 tolak 330, maka ekspor bersih ialah negatif RM 250 juta. Baik, bagi soalan B2. Nyatakan dua kesan nilai ekspor bersih tersebut kepada sesebuah ekonomi. 2 markah. Dua kesan nilai ekspor bersih yang negatif terhadap sesebuah ekonomi ialah yang pertama, menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, iaitu imbangan dagangan. Mengalami kurangan. Baik, cikgu ulang suara. Dua kesan nilai ekspor bersih yang negatif terhadap sesebuah ekonomi. Yang pertama, menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, imbangan dagangan mengalami kurangan. Di mana
imbangan dagangan, kita mendapati bahawa ekspor bersih dalam negatif 250, iaitu negatif membawa masuk bahawa imbangan dagangan itu X tolak M adalah dalam negatif, iaitu defisit. Soalan C. Jika pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh ialah RM1,400 juta, soalan C1, hitungkan jurang keluaran negara kasar KNK satu markah. Diberi dalam pendapatan pada guna tenaga penuh iaitu YF sama dengan RM1,400 juta. Baik, dihitung dalam soalan iaitu dalam soalan A di mana Y keseimbangan ialah RM1,600 juta. Baik, kita akan masukkan nilai tersebut dalam perhitungan jurang KNK. YE adalah sama dengan RM1,600 juta. Baik, untuk menghitungkan jurang KNK iaitu YF tolak dengan YE, di mana YF ialah 1,400 tolak dengan YE 1,600, kita akan mendapati bahawa jurang KNK adalah sama dengan negatif RM200 juta. Baik, soalan untuk C2. Berdasarkan jawapan di C1, adakah ekonomi tersebut mengalami lompang inflasi atau lompang deflasi satu markah? Di mana kita mendapati bahawa YF adalah 1,400, YE adalah 1,600. YF 1,400, YE 1,600, di mana kita mendapati bahawa YE melebihi YF. Keadaan ini merupakan lompang inflasi. Oleh sebab itu, ekonomi mengalami lompang inflasi. Baik, soalan yang berikutnya, soalan C3. Berikan sebab bagi jawapan di C2 satu markah, di mana kita mendapati bahawa ekonomi mengalami lompang inflasi sebab keseimbangan pendapatan negara dicapai melebihi tingkat guna tenaga penuh iaitu YE melebihi YF. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan tekan butang loceng notification untuk mendapat pemberitahuan apabila video-video baru diuploadkan. Terima kasih. Bye-bye.